Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri, Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, Tuhanku pemudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah simpulan yang ada di lidahku supaya mereka faham ucapanku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang menonton rakaman saya ini, yang akan disiarkan ataupun postkan ke FB saya. Rakaman ni sebab kebetulan saya berada di kampung ni, kurang lain pula. Rakamlah dulu. Dan khususnya kepada ahli jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Ini program surau tersebut, program bulanan saya, kuliah bulanan saya malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, minggu ketiga. Hari ni berapa? 21 bulan, betul lah. Betul lah minggu ketiga. Macam dah minggu keempat sebab 21 ujung dah minggu ketiga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, khususnya ahli jemaah lah, sebab program ahli jemaah Surau An-Nur yang dirahmati Allah, yang berbahagia, ketua penduduk ataupun pimpinan taman, pengurusi surau ataupun pimpinan surau, tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan jawatan kuasa, khususnya ahli jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Jauh kita ni. Saya berada di hujung pantai timur, itu di Terengganu. Tuan-tuan berada di pantai barat, di tepian Selat Melaka lah. Saya di tepi Laut Cina Selatan. Selamat bersabar, selamat mencari pahala, selamat mencari redha Allah. Maksudnya bila kita bersabar dengan ujian Allah Ta'ala dan kita rasa nak dapat pahala dengan ujian Allah Ta'ala ni, maka itulah kemenangan kita dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala, virus atau pandemik, wabak virus corona, virus al-corona, yang kita dah berapa kali ni PKP, PKPB, PKP, tambah dengan darurat lagi. Makin besar ujian, makin besarlah pahala dia, tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada kitab kita ni, kecerdasan berasaskan Asma Husna. 99 Asma Husna ni, kecerdasan berasaskan Asma Husna yang 99 tadi lah. Kita dah masuk ke Asma Husna yang ke 87. 87. Sebelum ni 86 Al-Muqsid. Alhamdulillah kita dah kupas dan kita teliti pada siri yang lepas. Tahun lepas lah, bulan 12. Ini tahun baru ni,
bulan 1 masuk ke 87. InsyaAllah 87 ada 12 lagi lah. 12 setahun juga lah tuan-tuan. Tahun juga. Sebabnya 1 sebulan kan. Jadi mari kita sama-sama mengambil ilmu Allah Ta'ala, kelebihan belajar kita ambil ni. Kalau kita kata surau sana buat di antara maghrib dengan isyak malam ni, jadi tengoklah sama-sama, tunggu tak sampai 1 jam pun di antara maghrib dengan isyak saja, kerana kita nak ambil kelebihan ilmu tu. La an taghruwa fa ta'allama ba minal ilmi khairun an tusalliya mi'ata raka'atin. Kamu berada dalam satu majlis ilmu, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu, lebih baik pahalanya daripada semayang 1 rakaat. Kan? Dan inilah jalan ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mempermudahkannya. Dengan belajar ini untuk masuk syurga, mudah masuk syurga. Banyak lagi kelebihannya ke kita istiqamah, iltizam dengan pengajian. Kalau boleh berkitab lah pengajian. Baik, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-87 Asmaul Husna Al-Jami'. Al-Jami'. Alif lam jim alif jam min ain mi'. Jami'. Jami'. Al-Jami' Allah tu Al-Jami'. Kita nak faham akidah hari ni, nak tambahkan kefahaman akidah kita dengan memahami Asmaul Husna Al-Jami' ni, kebesaran Allah Al-Jami' ni. Jami' ni muslim-muslimat berasal daripada perkataan jama'ah. Jama'. Jama' ni tak asing lah dengan bahasa Melayu ni. Jama' ni maknanya mengumpul, menyatukan, menggabungkan. Tu jami'. Jadi Allah ni, Allah jami', dia menyatukan, dia menggabungkan, dia mengumpulkan. Itu dari segi bahasa baru. Dari segi bahasa. Kita semayang jamak pun himpun, kumpul. 2 semayang dalam satu semayang, dalam satu waktu. Itu jamak. Banyaklah daripada perkataan jamak ni. Jami' pun, jami' tempat berkumpul lah, jami'. Masjid jami', tempat berkumpul. Jami', tapi kalau orang Arab kalau sebut jami', kalau selain daripada dengan Asmaul Husna ni, masjid lah, jami'. Jami'. Kita masjid jami'. Jami' itu pun dah masjid. Masjid jami' lagi 2 kali masjid jami'. Tapi maksud masjid jami' itu masjid yang ada Jumaat kan. Satu perhatianlah muslim-muslimat. Surau ni, kita ada masjid kan, dia panggil masjid jami'. Kita ada surau. Tapi kat Malaysia je ada surau. Daripada perkataan apa tahulah, syura kot. Daripada perkataan syura. Syura tu tempat bermesyuarat, bukan tempat mesyuarat. Agaknya surau tu tempat duduk mesyuarat, bincang hal agama, hal kampung di surau. Jadi surau, syura, wallahu a'lam. Tapi negeri Arab kita tak payah pergi Arab lain lah. Orang pergi Mekah, pergi umrah. Mana ada surau? Kita kata Masjidil Haram kan, Masjidil Haram besar tu. Kemudian ada Masjid Kucing, ada Masjid Jin. Situ tak ada Jumaat. Tak ada Jumaat.
Masjid Kuching tak ada Jumaat kan, dia ada semayang fardu yang 5 je, tapi tak panggil surau. Dalam bahasa Arab pun tak ada perkataan surau yang lain tu, tak ada. Musalla ni, kalau musalla dia yang sementara bilik-bilik kecil di pejabat apa tu musalla kan, yang mana ada masa-masa tertentu je musalla ni. Jadi nak kata apa surau tu, bahasa Melayu je lah. Di sebenarnya surau tu masjid. Surau tu masjid. Siapa yang ada surau tempat dia kan, tak ada surau, minta surau. Naklah surau betul. Kalau ada surau tu banyak benda boleh sampai, bantuan boleh sampai kat situ. Jadi orang setempat pun adalah kemudahan berkumpul, nak tahlil, nak solat padu berjamaah, nak kenduri apa, adalah surau. Kalau masjid tu agak jauh kan, dia masjid tu untuk beberapa buah kampung. Tapi jangan lupa, kalau boleh sebut masjid juga pun tak apalah, ikut negeri Arab. Masjid juga tu. Sebab apa? Bila sebut surau, banyak surau yang saya pergi tak ada semayang pada Zuhur, pada Asar, Subuh kan. Ada Maghrib Isyak je. Jadi kita menanggung dosa sebenarnya, muslimin muslimat. Ada surau tapi tak ada berjamaah. Sebab surau tu masjid. Maksudnya setiap waktu kita buat surau ni tujuan kita nak berjamaah. Bukan berjamaah ikut suka hati nak pergi Maghrib Isyak je. Kita nak pergilah juga kita fardu kifayah lah. Fardu solat berjamaah tu dah ada surau. Bukan ada surau ikut suka hati lah Maghrib Isyak, mana boleh. Itu masjid. Kena setiap waktu, setiap waktu solat fardu, fardu Zuhur, fardu Asar, fardu Maghrib, fardu Isyak, fardu Subuh, kena ada berjamaah solat fardu kat situ. Kalau tak ada, berdosa semua orang tempat tu. Ada surau patut boleh pahala kan. Ada surau patut boleh pahala tapi boleh dosa. Banyaklah tempat yang saya pergi. Lepas tu dekat pekan, kita masuk Zuhur tu kita nak cari surau yang terdekat lah. Pergi-pergi tak ada orang. Pergi surau satu lagi tak ada orang. Orang kampung ramai. Kalau kerja pun bukan semua kerja, ramai yang jadi bila tuan-tuan ada surau, maka dirikanlah solat fardu berjamaah setiap waktu, tidak menanggung dosa semua. Fardu kifayah tu. Masjid. Ini masjid sebenarnya. Saya tercetus perkataan ni. Saya jumpa saya di Malaysia lah, tapi dia Arab, dia bersyarah Arab, syarah UIA. Jumpa dekat surau perumahan. Lepas tu saya pun tengok dia ada, lepas main saya tegur lah. Tuan ataupun, tapi kita orang panggil doktor lah. Doktor, aina taskun? Maknanya kat mana awak tinggal kan. Dia kata ana jarul masjid, dia tunjuk dekat-dekat tu. Saya pun terbayang masjid besar sana. Masjid Seksyen 17 tu. Lepas tu masa tu UAE kat situ. Lepas tu dia hazal masjid, dia tunjuk surau tu. Mana dia sebut surau tak? Dia tak ada hazal surau. Hazal surau tak ada, hazal masjid. Mana dia duduk dekat-dekat tu lah, dia sewa flat atas-atas tu lah. Jadi tak ada istilah surau tu. Tapi nak sebut surau, sebutlah. Tapi kewajipan kita tu, wajipan kita solat fardu berjamaah tu, ingat tu tuan. Kalau kata tak tahu, ni saya cakap dah ni. Surau tu, setiap surau tu wajib didirikan fardu solat fardu berjamaah. Jadi muslim-muslimat yang al-jami' tadi, maknanya Allah ni dia mengumpulkan. Dia mengumpulkan. Kalau dari segi bahasa, banyaklah kumpul kan. Contohnya solat, kita solat kan. Kita solat ni, kita mengaji Quran je, kita baca.
baca Quran. Kita baca bacaan solat. Tapi dalam ni tak ada. Kat lidah aja ada. Kat batiniah ni tak ada. Jadi sebenarnya kita ni kena batiniah baca Quran ke batiniah menghayati makna Quran. Kita solat menghayati makna solat tu. Jadi kalau kita dapat yang tu, makna Allah ni dah jamik. Allah dah mengumpulkan kita zahiriah dan batiniah. Tu dari segi bahasa lagi tu. Kan? Dia banyak pada badan kita ni banyak Allah kumpulkan. Kat situ ada mata. Allah Maha jamik lah tu. Allah Maha mengumpul. Ada lidah, ada telinga. Masya Allah. Kan? Kemudian Allah jamik mengumpulkan manusia ni atas dunia ni, planet dunia. Dia tak ada kumpul manusia di planet Marikh. Pluto ke apa, kan? Jadi Allah mengumpulkan, Allah tu Maha mengumpul manusia ni. Tu di dunia ni, di planet dunia ni. Banyak lagi lah. Tapi yang sebenarnya makna jamik ni yang lebih realiti lah, yang lebih makna yang lebih besar, lebih kuat kepada jamik Allah mengumpul kita di padang mahsyar nanti. Mahsyar, tempat berkumpul lah tu. Situlah. Kan? Itu yang kita nak hurai pada hari ni. Sebelum tu kita tengok makna dia dari kitab Akidah Islam. Al-Jami', Maha mengumpulkan. Maha mengumpulkan. Yakni mengumpulkan berbagai hakikat yang telah bercerai-berai. Yang saya sebut tadi lah contohnya. Dan juga mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan. Untuk lebih jelas lagi, kita ambil satu kitab yang ni. Kitab ni Asmaul Husna oleh arwah almarhum Allahu lahu rahmatuh Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Saya tengok cantik sini tuan-tuan, makna dia bagi. Saya baca lah tuan-tuan. Asmaul Husna yang ke-87 ialah Al-Jami', yang bererti Tuhan yang Maha menghimpunkan, berkuasa, kuasa menghimpunkan manusia di sebuah planet bernama Bumi. Sebut dah tadi kan. Dan tidak pada planet-planet lain. Yang lebih utama bahawa Allah SWT yang berkuasa yang menghidupkan semula dan menghimpunkan manusia di akhirat. Ini yang kita fokus hari ni. Cuma kita hurai dari segi makna dia, tuan-tuan. Manusia juga semestinya mengambil iktibar daripada sifat Allah SWT yang Al-Jami', iaitu dengan menghimpunkan antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal tu nak kena jami' juga, kan? Ilmu yang terpisah dengan amal tidak mendatangkan faedah. Amal yang terpisah dengan keikhlasan adalah sia-sia. Kehidupan tanpa amal adalah suatu kerugian. Kata pepatah Arab kata, ilmu bila amalin kasyajarin la samarin. Ilmu tanpa amal seperti sepohon pokok yang tidak berbuah. Tanam musangking, kan, tanam beli 100 lebih lah satu, kan, benih dia tu, anak pokok tu 100 lebih. Kalau duri hitam, apa nama dia tu, lagilah beratus-ratus lagi. Tanam berapa pohon je, 4,000 modal, kan. Lepas tu sampai masa tak berbuah. Contohlah berbuah tak berbuah, wallahualam, contoh. Itulah ilmu tanpa amal. Jadi kita naknya Allah jami' kita ni ilmu amal. Tu. Ya jami', ya jami', ya jami'. Ulang supaya Allah mengumpulkan
kebaikan pada kita tu kan, biar cukup sempurna. Kan. Sama juga kalau kita beramal, nak minta Allah jamikkan keikhlasan dalam hati kita tu jamik juga. Orang mukmin mesti menghimpunkan antara keperluan jasad dan keperluan ruh. Menghias jasad seiring dengan ruh. Kita ni ada dua unsur. Unsur ruh dalaman ni kita panggil dalaman, hati, perasaan, nak kata fikiran pun boleh lah. Batiniah dalaman ni kan. Qalb tu makna jantung hati. Menghias jasad dengan pakaian yang indah dan menjaga kesihatan. Yang zahir ni kita jaga keindahan badan kita lah dengan pakaian, jangan riak lah, dan menjaga kesihatan. Menghias roh dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Itulah. Nak kena jamik tu. Jamik yang ruh, yang jasad, yang zahir nak kena jamik. Menghimpunkan antara ibadah zahir dan ibadah batin. Misalnya ketika jasad mendirikan solat, maka hati hendaklah khusyuk beribadah dengan mengingati Allah SWT. Jangan lalai. Jamik tu. Antara ruh dengan jasad, jasad dengan ruh. Dengan hati yang tenteram dan tenang terhadap Allah SWT. Mendirikan solat dan meninggalkan perkara keji dan mungkar mestilah seiring. Solat nak jamik dengan apa? Tinggalkan kemungkaran. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kemungkaran dan kekejian. Jadi nak jamik antara kita solat tu dengan mencegah tak buat kemungkaran tu, nak kena jamik. Allah lah yang akan jamik, tapi kita berdoa lah, berusaha. Mendirikan solat tetapi melakukan maksiat bererti sifatnya tidak berkesan, bererti sifatnya tidak berkesan sebagai pencegah perkara keji. Jangan sekali-kali menghimpunkan antara yang hak dan batil. Sebaliknya, tegakkan yang hak supaya terhapusnya kebatilan. Maknanya jangan jamik dah dengan kebatilan, kan? Nak jamik yang baik-baik lah. Dengan demikian barulah layak digelar sebagai hamba Allah yang Maha Adil. Saya ambil satu lagi makna yang daripada asas akidah Islam. Makna dia Al-Jami', yang Maha Penghimpun, yang menghimpunkan berbagai hakikat yang berlainan dan menghimpunkan semua manusia di akhirat kelak. Sama tadilah tuan. Kita ambil yang terakhir sebelum kita tengok dalam kitab ni, Al-Jami'. Kitab ni saya beli kitab kecil lah. Lama ni ada dengan saya ni. Tajuk dia 99 nama Allah Asmaul Husna. The Beautiful Names, 99 Names of Allah. Sebab ada bahasa Inggeris dalam ni. Yang Maha Pengumpul, untuk Allah lah. Dia mengumpulkan segala-galanya, menghimpunkan di mana-mana sahaja dikehendaki, yang dikehendakinya ikut kehendak Allah Taala lah. Dan pada bila-bila masa. Itu kuasa Allah Taala lah. Siapa yang menyebut nama ini berulang kali akan menemui barangnya yang telah hilang itu. Allah Akbar. Ni dah dicatat dalam kitab ni lah, kan. Ini ulama ni ambil daripada rujukan dia lah. Maknanya
Kalau barang hilang atau sesuatu yang hilang daripada kita, tak barang pun kan, ataupun ialah satu kehilangan dah, maka ulang-ulang baca ni insya-Allah akan kembalilah lagi kan. Dalam kitab kita ni sebut 114 kali ulang, ya jami' ya jami' ya jami'. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita tengoklah kitab kita ni. Dia baca sikit dia punya permulaan. Menurut Al-Qusairi, nama Al-Jami' mengandungi makna Al-Hashr, yang menghimpunkan makhluk, yang menghimpunkan para makhluk, dan An-Nashr, yang menghidupkan orang mati pada hari kiamat nanti. Pada hari itu, daging yang bercerai-berai dikumpulkan, kulit yang terkupas dan terpisah ditautkan, tulang belulang yang berserakan disatukan. Allah menghimpun semua ciptaannya di dunia ini, termasuklah tumbuhan dan haiwan yang dikembalikan dalam bentuk asalnya. Allah Akbar, Maha Suci Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Maha barakahlah Allah, maha tinggilah Allah, maha nak kata barakallah ni, maha barakah tu maha tinggi, maha mulia lah Allah Ta'ala ni, sebaik-baik pencipta. Makna hancur lebu ni dipanggil apa? Tulang kecil yang duduk kat tongking tu, ajbuz zanab. Lupa pula. Dan kitab akidah apa, Risalah Tauhid, kitab lama ni sebut ajbuz zanab. Dia kecil lagi pada biji sawi kan. Benda ni lah benih, macam sawi tu kecil je, tanam, baja, siram apa, tumbuh kan, besar. Kita ni ada benih kita tu ajbuz zanab kan, ajbuz zanab. Nanti di akhirat tumbuh balik, hancur lebu, jadi macam sedia kala. Bukan kita je sini, haiwan, tumbuhan dan haiwan yang dikembalikan dalam bentuk asalnya. Dia bawa satu hadis ni, dia bagi terjemahannya, tuan, saya baca. Semua haiwan liar dan jinak dibangkitkan kelak di hari kiamat. Semuanya sujud pada Allah dengan sujud yang mengharukan. Kemudian malaikat berkata kepada haiwan-haiwan itu, hari ini bukanlah hari untuk bersujud, tapi hari pahala dan seksa. Dan kamu semua dibangkitkan bagi menyaksikan aib yang dilakukan oleh Bani Adam. Allahu Akbar. Haiwan tu dibangkitkan nak tengok aib manusia, golongan kita lah. Sebab apa? Masa atas dunia dulu, kamu buat dosa. Kalau binatang tu, kamu buli binatang, ikut suka hati kamu kan. Jadi kat akhirat ni dia tengok kita kena seksa pula, dijatuhkan hukuman. Jadi kat sana manusia pula hina, kat dunia ni binatang tu hina kan. Kat sana manusia hina sebab apa? Menganiaya, menyeksa binatang kan. Kemudian haiwan-haiwan itu menjawab, kami sedang sujud syukur
kerana kami tidak dijadikan sejenis dengan Bani Adam. Allahu Akbar. Disyukur tak jadi manusia. Sebab apa? Jadi manusia ada taklif, ada akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kan? Jadi dia syukurlah dia tak macam manusia, tak kena ni, sebab dia tak ada akal atas dunia dulu. Dia tak ada akal. Manusia ada akal. Tapi kadang-kadang lebih teruk daripada binatang. Kan? Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang ada hati tak nak faham, tak nak faham nasihat pun buat tak faham, ada mata tak mau ambil pengajaran, buat mata tengok kebaikan, buat kebaikan, ada telinga dengar nasihat, buat tak tahu aja. Ulaika kal an'am, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternakan. Orang tadilah yang degil tadi. Mereka ni macam kambing, itik, ayam, kerbau, lembu. Balhum adall, bahkan lebih teruk daripada itu lagi. Teruk daripada binatang ni. Kalau manusia tapi engkar Allah Ta'ala, teruk daripada binatang. Sebab binatang tu dia tak ada akal. Manusia ni ada akal, ada wahyu, ada syariat, tapi tak nak ikut. Teruk daripada binatang. Satu lagi, kalau kerbau sembelih, jual daging, dapatlah sekilo RM30 lebih. Dekat kampus saya ni RM29, RM30 tuan. Lembu ataupun kerbau jual. Esok adalah insya-Allah. Kan? Manusia, kalau jual daging manusia, pergi pasar letak daging apa ni? Daging orang. Daging orang. Berapa sekilo? RM50, tak ada orang nak beli pun. Daging manusia siapa nak makan? Kan? Tu teruk pada binatang tu. Itu saya bagi contoh tuan. Bukan tafsir dia gitu. Jadi sambungan dia di padang mahsyar ni, inilah jami' hari Allah mengumpulkan manusia balik, binatang, pokok, untuk diadili manusia lah. Jadi inilah cerita yang kita nak bincang ni tuan. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dirugikan, dan kami tidak dibalas kecuali dengan, dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar tuan. Ini dalam surah Yasin. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu, hari Jami' ni lah, hari Hasyr, Allah kumpulkan manusia ni, kumpul anggota tubuh badan dia menjadi asal balik, berkumpul semua manusia. Itu Jami'. Tak ada siapa yang kena zalim. Allahu Akbar. Kamu akan dibalas ni mengikut apa yang kamu amal atas dunia. Allahu Akbar. Astagfirullah. Maknanya tak lepas lah tuan-tuan kan. Tak lepas lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang membuat kebaikan kecil mana sekalipun, kecil besar biji sawi sekalipun, kebaikan dibuat tu ada balasan dia. Siapa yang buat kejahatan kecil macam biji sawi, kecil lagi. Zarah ni orang banding dengan biji sawi. Sebenarnya biji sawi tu
Zarah ni lebih kecil daripada itu lagi. Kecil mana pun. Orang kata atom yang tak boleh dibelah kan, tapi model-model ni dah ada boleh belah atom kan. Belah atom tu kecil biji sawi. Belah atom lagi kecil kan. Mana yang paling kecil tu kecil lagi zarah. Tu makna wa may ya'mal mithqala dzarrah. Zarah tu khairan yarah. Zarah tu siapa yang buat kebaikan sebesar zarah kecil sangat, akan lihatlah balasan dia. Allah tu innallaha basirun bil ibad. Allah tu Maha melihat pada hamba-hambanya. Carilah tempat. Yang penting makan nasi panas-panas, gulai lembu atau kerbau, gulai lepas Terengganu. Kat mana-mana pun ada lepas tu kan. Dengan masak gulai pekat apa semua, gulai memang favourite sungguh lah tuan. Bagi saya favourite food saya lah gulai kawah, masak kawah tuan. Alhamdulillah, mana-mana pun ada rezeki insya-Allah tuan kan. Adalah campur sikit-sikit lauk lain lagi, acar nenas, acar timun. Duduklah mana-mana, tak ada meja, apa orang panggil, bertatang lah awak dia. Makan nasi bertatang. Tapi tak nampak punya tumpah pula kan. Air lah susah nak letak, tak ada tempat nak letak air kan. Letak kursi, tak cukup kursi pula orang nak duduk, taklah mana-mana air kan. Jadi itu cerita sikit lah budaya Terengganu tu. Jadi maknanya kita di akhirat ni kan, akhirat ni tak lepas punya lah. Allahu Akbar. Tak ada orang yang dizalimi itu. Maknanya kalau kau kena aniaya dulu, orang tu akan dihukum. Ataupun kalau ada seorang aniaya dia, di akhirat nanti dia boleh ambil pahala orang tu. Orang tu solat atau pergi haji, lepas tu aniaya dia boleh ambil pahala orang tu ikut banyak mana dia buat salah tu. Kan? Habislah pahala sebab dia bagi kat orang, sebab banyak yang buat jahat kat orang. Habis modal dah. Dosa orang tu dia kena pikul pula. Ya Allah, dengan orang ni. Dosa dengan orang ni kena jaga betul tuan-tuan. Muslimin muslimat. Suka dengan Allah, kita taubat, insya-Allah kita istighfar, Allah terimalah, memang jaminan Allah. Kan? Dengan orang ni lah susah. Kan? Lagilah sekarang ni makin bercelaru. Pihak sana, pihak sini, pihak sini, pihak sana, di sana, di sini. Piramli dengan Sarimah, di sana, di sini. Allahu Akbar. Ya tuan, macam mana nak tanggung? Ingatlah jamik ni Allah mengumpul di padang mahsyar ni. Hari itu kita akan dipertanggungjawabkan. Wujuhun yawma izin khashi'ah. Pada hari itu wajah-wajah yang tunduk. Berapa banyak dosa takut kan. Ni. Halal haram, duit, macam lah tadi saya kata cerita pasal lembu tadi. Ni tanpa syak dan ragu lah halal. Saya bagi status halal. Dan lembu kampung sembelih, masak dijamin halal. Sebab yang tak halalnya apa? Tuan dia tak halal. Sebab apa? Masuk kebun orang, orang masuk, lembu tu masuk kebun orang, makan nak pisang, makan nak sayur apa orang apa. Bila mengadu kat dia, bila mengadu kat dia, dah mudak pagar, dia kata. Engkau tak buat pagar, lembu masuk dia punya hujah dia tu. Kau tak pagar, kau salah aku. Kan? Tak salah apanya, kita jangan ikut nafsu, cara kita berfikir. Jangan ikut nafsu.
Yang kebun orang tu dia tak wajib pagar. Yang kau jaga lembu tu hukum dia wajib jaga, jangan ganggu kebun orang, jangan mengotorkan jalan. Kita senanglah atas dunia ni jawab kau tak pagar. Kat akhirat nak jawab kau tak pagar, kena lempang malaikat dah jawab dia. Siapa suruh lembu pakai lepas? Kan? Kena seksa lah maksud lempang tu. Bersalah. Orang langgar lembu sampai aksiden, kan? Dia boleh claim lagi lembu aku mati kau. Kat dunia claim lah, claim. Kat akhirat nanti seksa, kan? Dululah, sekarang tak. Sekarang ni tuan lembu tu kena bayar. Tuan lembu tu kena bayar kerugian. Tu betul lah, sebab lembu kau duduk tengah jalan. Jalan tu untuk orang awam, kan? Baik, muslimin muslimat ni. Kita ada sebenarnya masa ni kalau kira maghrib isyak dah masuk lah. Cuma saya nak ringkaskan yang bawah ni. Pengadilan di waktu itu adalah puncak segala keadilan dan rasa kasih Allah. Allah nak kasih dia pada umat ni, dia buat adil lagi tu, kan? Adil. Itu kita belajar pada minggu lepas tu, muksid, kan? Allah tu maha adil. Ada senang, ada susah. Tidak ada satu perbuatan pun yang dibiarkan tanpa balasan. Settle everything. Amalan atas dunia ni. Bagi yang beriman, balasan pahala melebihi daripada apa yang sepatutnya mereka perolehi. Ni surah Al-Qasas. Dia cerita dalam surah ni, maknanya kalau kita buat kebaikan atas dunia ni, al-hasanat berganda-ganda. Kalau kita buat kejahatan, kalau kita buat kejahatan satu, balas satu lah. Kalau buat kebaikan satu, berganda-ganda. Maha pengasihnya Allah Ta'ala. Jadi oleh itu tidak ada lagi kerugian pada semua pihak. Jadi adil lah. Allah Muqsid, Al-Adilu, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Adlu. Allah tu maha adil. Maknanya penghakiman tu adil seadil-adilnya. Kat atas dunia ni boleh lagi lah pindah sana, pindah sini, buat sana, buat sini, apa semua ikut nak lepas je, kan? Boleh lah lepas atas dunia ni. Tu pun tengoklah lepas macam mana, kan? Tapi kat akhirat tak boleh lepas. Kalau kau buat salah, kau mutlak kena hukum. Kat dunia ni kau buat salah, kau corner sana, corner sini, lepas. Yang marah tuan-tuan. Sebelum kita ni dihukum, diadil Allah Ta'ala, kita kena sebutlah benda-benda ni. Ni satu, ni saya tak pasti. Dia kata Allah berkata, biasa Allah berkata dalam Quran ataupun hadis kursi, tapi sini dia tak sebut. Cuma dia punya isi cantik. Allah kata, aku sungguh malu padamu, sedangkan engkau sedikit pun tidak pernah berasa malu padaku. Engkau melupakan diriku dan mengingati yang lain. Engkau takut kepada manusia, sedangkan engkau tidak takut padaku. Ni manusia. Allah ni malu, Allah kata pada kita. Allah maha adil lah maksudnya. Tapi kita tak malu langgar hukum Allah. Langgar hukum Allah dengan mata, langgar hukum Allah dengan telinga, langgar hukum Allah dengan lidah, langgar hukum Allah dengan tangan, dengan kaki, dengan kemaluan, dengan hati. Kita ni. Lepas tu takut pada orang. Kalau orang besar-besar ke apa, dia sambut. Tak boleh juga tuan-tuan. Kita buat kenduri, waktu datang YB ke, menteri ke, raja ke, kita sambut je. Penuh dengan bodik. Tak ada lah maksudnya. Hormat lebih, kan? Tak apalah hormat lebih tu. Tapi kita orang-orang biasa ni, kita janganlah beza sangat. Buat tak layak tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya.
Tak layan dengan lebih. Kita ni takut pada manusia. Kalau bos kita, majikan kita, wah takutnya. Kan? Dengan Allah takut tak takut ni? Ni Allah kata ni. Kan? Engkau takut manusia marah padamu, tetapi engkau tidak peduli aku murka padamu. Dengan manusia takut kena marah. Kan? Dengan Allah tak takut kena marah. Tu Allah kata tuan. Kan? Ni lagi. Apabila seorang hamba mengingati Allah, maka Allah pun sentiasa ingat padanya. Sebaliknya, hamba yang lupa pada Allah, Allah juga tidak melupakan hamba itu. Ni tengok hadis dia. Kisah nak kita tahu tak ni. Kita baca sikit tuan-tuan ya. Ya Tuhanku, apakah engkau dekat denganku? Nabi Musa kata, sehingga aku perlu berdoa padamu dengan bisikan, ataupun engkau jauh dan aku perlu bersuara dengan kuat menyerumu. Nabi Musa tanya Allah. Mendengarkan pertanyaan itu, Musa ini, Allah menurunkan wahyunya. Wahai Musa, aku bersama mereka yang mengingatiku. Musa tanya dekat ke jauh? Allah jawab, Allah ni dekat dengan orang yang mengingati dia. Musa bertanya lagi, siapakah yang engkau lindungi pada ketika tiada perlindungan kecuali perlindunganmu? Maknanya nanti kita di akhirat ni tak ada dah tolong. Kan? Allah je tolong. Allah menjawab, mereka yang mengingatiku dan aku mengingati mereka. Mereka yang saling mencintai demi aku dan aku juga mencintai mereka. Maknanya orang yang mendapat perlindungan di hari akhir nanti, orang yang ingat Allah. Zikir pada Allah, beribadah pada Allah. Dan dia saling mencintai sesama makhluk ni kerana Allah, bukan kerana duniawi. Dan aku juga mencintai mereka. Jadi Allah, kalau kita ni sayang pada saudara kita, Allah sayang pada kita. Macam seorang tu, hadis tu, dia pergi ziarah saudara dia. Malaikat tanya, tujuan apa? Dia kata nak pergi kerana ziarah, nak ziarah dia lah, silaturahim kan. Dia, sebab aku sayang kat dia. Maka malaikat kata, sebagaimana kau sayang pada saudara kamu itu, begitulah Allah sayang padamu. Allah sayang pada orang yang sifat pengasih, tuan. Tapi kerana Allah lah, bukan kerana duniawi. Mereka adalah orang-orang yang aku ingat bila aku hendak menimpakan musibah atau penduduk bumi, dan menghindarkan kerana mereka. Orang macam ni yang berkasih sayang, hati dia penuh pengasih, caring society. Lagi apa? Caring. Apa lagi yang maknanya yang jiwa penyayang ni. Kalau nak datang balak, tempat tu tak jadi. Sebab apa? Orang-orang ni Allah sayang ni. Minta taman Bandar Puteri Kelang ni, adalah ramai orang penyayang ni. Tak adalah balak sini kan, insya-Allah. InsyaAllah adalah tuan-tuan, ramai sedapat yang penyayang ni. Andai kata seorang memiliki pahala 70 orang, ni panjang tuan, saya cerita gini ringkas. Maknanya kalau seorang tu ada pahala 70 orang Nabi, banyak tu. Nabi seorang pun banyak dah pahala kan, 70 orang. Tapi dia apa dia kata, ada orang menuntut dari dia ni mata wang perak. Mata wang perak kerana kesalahan dia dengan orang tu. Dia buat nyanyi orang tu. Nilai dia 1 mata wang perak lah kalau nak bayar. Maka disebut sini orang yang banyak pahala 70 orang Nabi tu tak boleh masuk syurga kalau orang tu tak ada. Sikit je. Allah buat dosa dengan orang. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kalau baik dengan Allah saja, dengan orang tak lepas, tak boleh masuk syurga tuan. Banyak mana kita dosa dengan orang ni.
Kan? Seandainya penuntut itu meminta 700 kali sembahyang yang disamakan dengan satu orang Perak tadi, tuntutan itu juga wajar baginya. Dengan itu tidakkah dikira sendiri yang rugi. Mana orang tu kata, kalau kau tak boleh bayar atas dunia, kau tak bayar, kat akhirat aku nak minta 700 semayang kamu. 700 semayang awak aku. Sebab duduk Terengganu, dia bunyi bahasa Terengganu. Jadi, maknanya patut. Sebab berdosa dengan orang ni berat. Kan, berat. Dan nak macam mana tuan ya? Kita nak makan sejam kan? Nak macam mana? Saya ringkaskan, saya selalu bagi tahu dah, dalam tawaf yang ketujuh tu ada doa dia, tapi bukan mesti ke sana, kat sini pun boleh berdoa. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkanlah segala dosaku daripada-Mu ya Allah, kosongkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah. Itulah kita minta dengan Allah untuk yang kita dosa dengan Allah. Adapun dosa aku dengan makhluk, dengan manusia Allah, aku mohon Kau tanggung ya Allah. Sebab kita mana nak minta maaf dengan orang meninggal. Kita kena buat kebaikan je. Kita nak ganti yang dosa kita dengan orang tu, kita buat kebaikan. Semoga Allah redha pada kita, dia buka hati orang yang kita berdosa dengan dia tu, maafkan kita. Kita Allah dengan big boss lah maknanya. Dia yang jaga hati semua manusia kan. Dengan Allah, aku minta Kau tangguhlah dosa tu ya Allah. Minta Allah uruskanlah. Tapi yang depan-depan kita ni minta maaf lah selalu. Minta maaf. Kan. Baru ni ada seorang orang kampung saya tuan-tuan. Dia ahli jamaah tetap lah. Dia katakan setiap waktu. Bila tulis buku daftar masjid tu kan, kita nak test suhu, nak sanitizer, tulis apa semua kan. Dia tulis, hari tu tulisan ni paling besar. Penuh satu baris tu. Tulisan ni cantik, ni besar. Dia kata yang last lah aku tulis ni. Waktu minum air teh apa, minta nak minum 2 gelas mana ni, yang last. Subuh esok meninggal tuan. Tapi saya sangka baik lah tuan-tuan. Dia ahli syurga tuan. Setiap waktu dia ada. Setiap waktu dia ada. Dengan mak bapak dia cukup hormat kan. Jadi kita tak tahu lagi tuan kan. Jadi oleh kerana masa dah panjang saya ambil ni, jaga kita hablum minallah, jaga hubungan baik kita dengan Allah, hablum minannas, jagalah supaya dengan manusia ni tak ada dosa tuan. Jadi dia punya khasiat dia, tadi kita baca dah, kalau baca ni barang hilang jumpa, ni saya baca sekali lalu. Apabila seorang kehilangan sesuatu ataupun terpisah daripada orang yang dicintainya, bacalah ya jami'. Mana terpisah dengan orang, tak jumpa, jejak langkah apa, jejak kasih tu kan. Hilang barang, sesuatu yang hilang pada kita, baca ya jami' 114 kali ya jami' sehari. Lepas habis 114 tu baca ya jami'an nas di yaumun la raiba fi ijma' alayya dalati. Tengok kitab dah dia. Maksudnya, wahai Tuhan yang mengampunkan, bukan, wahai Tuhan yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan baginya, satukanlah apa yang hilang dariku dengan diriku. InsyaAllah lah, insyaAllah, semua dengan izin Allah Ta'ala. Dia bertemu semula dengan barang yang hilang ataupun orang yang terpisah itu. Semoga dia berkati. Semoga kita diberi kesabaran, kekuatan yang kuat dalam menempuh ujian ini. Semoga kita termasuk golongan yang beriman dan beramal soleh dan tidak termasuk orang yang lalai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah saudara sejam. Alhamdulillah, alhamdulillah.